Pertama balik banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, kita ngaji istilah. Dalam istilah ada neblah istilah. Neblah istilah tu boleh jadi ada belakang dalam surah Baqarah. Maknanya dia ni berbagai-bagai isu ada. Neblah istilah ni boleh jadi ada belakang dalam surah Baqarah. Oleh kerana itulah kita semua kalau ngaji daurah, kalau hal lain terlucu, Baqarah jangan terlucu. Sebab segala istilah kita ngaji itu akan ada dalam surah Baqarah. Tidak seperti surah-surah lain pada dulu. Boleh jadi dalam surah-surah lain sebahagian ada, sebahagian tak ada istilah. Sebahagian ada, sebahagian tak ada. Tapi dalam surah Baqarah ni boleh jadi ada belakang. Dan kita di Pakistan sana pun kalau ngaji tafsir, kalau tafsir Baydawi ni, pengajian tafsir Baydawi bukan semua kitab Baydawi, surah Baqarah saja sebagai muqarrar, ditetapkan sebagai wajib mengaji. Tapi kitab Baydawi ni gini, kitab payah, kitab ilmu alat payah ni biasa tak boleh habis juga lah. Bukan dulu-dulu habis Baqarah 2 juz lebih. Ramai kita ni alif lam mim pun tak habis. Fatihah saja tak sebulan lebih mengaji. Lalu kita ngaji Fatihah 2 orang panjangnya segala. Kita ngaji Baydawi Baqarah bulan. Kemudian ayat salah gitu. Baydawi ada kita dengan kita At-Taqril Bukhari. Taqril Bukhari mah hurayah At-Taqril Baydawi ni hurayah tentang tafsir Baydawi surah Fatihah. Beratus-ratus muka surah. Soalah cikgu apabila ustaz masuk lagi lah. Duk orang Fatihah tu lagi. Mainnya sebulan ni mana kita sebulan habis Quran mengaji jadi doktor lagi. Tapi tak apa, sebab segala perbahasan ilmiah tu dibuat kajian, soal jawab berbagai-bagai, kita suruh dah seronok juga lah, seronok. Tapi apakan daya lah, ustaz kata kita sini Gamela ni lemah ilmu alat ni, nak pergi ngaji sampai habis Baqarah Baydawi ni tak mampu. Jadi setahun tu sejuk habis. Dekat Baqarah 2 juz lebih. Alif lam mim saya tu masuk sikit tilka baru di Baqarah. Ni baca sampai habis alif lam mim, habis tahu. Panjang tak panjang perbahasan pengajian. Jadi itulah Baqarah. Dan dalam surah Baqarah ni permulaan kita jumpa surah panjang, ia panjang sungguhlah. Dan seperti mana kita dengar tadi, surah Baqarah mewakili di segi golongan-golongan yang menentang ini adalah golongan Yahudi. Banyak diberi penjelasan dalam surah Baqarah. Jadi apabila kita baca surah Baqarah, kita akan dengar Yahudi ni betapa dahsyat manusia, betapa dahsyat manusia. Tapi jangan marah pada bangsa Yahudi, kena marah pada sifat Yahudi. Bangsa Yahudi kadang-kadang menjadi pengikut Islam yang sempurna. Sahabat-sahabat Nabi ada di kalangan Yahudi. Isteri Nabi pada Yahudi. Dia boleh jadi orang Islam, dia kemah, dia kukuh, dia teguh sungguh. Cuma selama mana dia duduk dengan sifat-sifat dia, itulah baru jadi lagi berat doa. Dari sifat Yahudi ni, tak nanti kau Yahudi, orang Melayu pun boleh jadi sifat Yahudi. Allah marah pada sifat dia. Dan inilah sifat yang akan dihumbalkan dengan aku. Ni duk marah pada buat Yahudi. Kadang-kadang Yahudi jauh pada kita buat masuk Islam lah. Kita ada sifat Yahudi. Sebab kita tak tahu, kita duk kata. Jadi ikuran pada tajuk ni, Baqarah adalah suatu perkara yang Allah akan menjelaskan kepada kita perihal Yahudi panjang sungguh. Kemudian hubung kait surah Fatihah dengan Baqarah. Dia panggil rabtus suwar. Hubung kait di antara surah Fatihah dengan Baqarah. Kenapa kita kata hubung kait? Kerana susunan surah ini tauqifi. Tidak pandai Nabi buat, diberi wahyu kepada Nabi susun gini. Sebab logik akal kitanya, hak mana surah turun dulu, tak dulu dalam Al-Quran. Hak surah turun kali 2, ya peringkat kedua tak lama 2. Hak mesuk turun Quran ujung ini kaedah sungguhnya. Baru orang tengok ni hak surah turun mula ni Quran Iqra ni. Lepas tu ayat Mudaththir, lepas tu Al-Muzammil. Ni dah tengok Al-Quran
Surah akhir-akhir dah Rasulullah nak wafat kita depan. Kena ngaji ni dulu. Mana kalau ngaji Quran, ngaji Madinah baru balik Mekah. Turun Quran, turun Mekah pergi ke Madinah. Bapa jadi gini, tentu sekali susunan dalam Al-Quran ni Nabi tidak pandang-pandang dia. Dia panggil tauqifi, terhenti kepada wahyu ilahi. Allah bagi wahyu kepada Nabi, surah ni kena duduk sini, surah ni kena duduk sini, kena duduk sini, sampai kafir. Oleh kerana dia jenis tauqifi, tentu sekali ada hikmah sebalik susunan ini. Ada hikmah tersirat sebalik susunan ini yang boleh kita tengok, boleh kita kaji. Jadi ramai ulama Islam ahli tafsir ni membuat andaian, kajian tentang rabtus suwar, hubung kait surah dengan surah. Kenapa surah ini didatangkan terlebih dahulu, kemudian disusuli dengan surah ini, sedangkan waktu penurunan tidak. Kerana ada begitu, ada begini, ada dalam kitab mereka. Banyak sekali kitab-kitab ulama tafsir tulis mengenai hubungan surah dengan surah. Cuma daripada banyak kitab tu adalah sikit sebanyak kita akan memberi penjelasan di sinilah. Jadi Imam Razi kata, Imam Razi ni mufassir yang terkenal. Kitab tafsir dia lebih kurang 16 jilid. Nama kitab tafsir dia Mafatihul Ghaib, segala kunci perghaib fi ilmu tafsir. Dia tulis kitab ni zaman dia tahun 900 ni, dia mati 900 ni hijrah sebelum Imam Nawawi. Masa dia tulis kitab ni, orang terkejut, mana boleh tulis gitu besar tafsir dengan bahasa yang mudah, dengan perbahasan ilmiah pelik-pelik. Zaman dia dia pelik-pelik tafsir Razi, sehingga menjadi bualan hebatnya tafsir Razi. Dia hebatnya tafsir Razi. Dan dia dalam mazhab fiqh ke, fiqh Imam Syafi'i. Dalam mazhab akidahnya Khalaf Asy'ari. Tapi akhir-akhir hayat dia mati dengan salaf. Dia ni mahir dalam fiqh, dalam akidah Khalaf. Kita kalau nak tahu hujah-hujah Khalaf kan, tengoklah kitab tafsir Razi. Kita boleh tengok cara-cara Khalaf membuat perbahasan tentang sudut sifat Allah dan sebagainya. Dan dia ditulis di antara keistimewaan yang ada pada kitab dia juga, dia beritahu tentang hubung kait di antara surah dan surah. Dia ada keistimewaan lain pada keistimewaan lain lah. Begitu juga dia dalam membela Asy'ari pun, kita dah tengok baca tu, bukan membela sangat, nak menolak pahaman-pahaman luar Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, macam-macam pahaman yang menolak pada zaman-zaman itu dalam Islam ni. Dia lawan balik. Macam dia ni nak basmikan pahaman-pahaman karut-marut yang telah melanda dalam pahaman dan fikiran umat Islam zaman itu. Dan jasa dia tu alhamdulillah besar juga. Jadi dia tulis situ, kata dia, apabila kita baca Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7 akhir ni, maka Allah kata, mu nak tahu golongan-golongan siratal ladzina an'amta 'alaihim mana dia? Kamu nak tahu golongan-golongan ghairil maghdubi 'alaihim mana dia? Ini surah Baqarah. Ini surah Baqarah. Surah Baqarah lah permulaan huraian golongan yang kau minta supaya Allah pilih seperti mereka, golongan yang kau minta jauh jangan jadi seperti mereka. Inilah huraian. Dalam surah Baqarah ni Allah beritahu tentang Yahudi, dalam surah Al-Imran Allah beritahu tentang Nasara, dalam surah An-Nisa Allah Taala beritahu tentang munafikin, dalam surah An-An'am dan juga Araf Allah beritahu tentang musyrikin. Jadi dalam surah Baqarah permulaan sebagai mukadimah dan pendahuluan. 5 ayat pertama adalah penjelasan tentang sifat-sifat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim ni orang-orang yang Allah bagi nikmat pada mereka. Dengan sebab Allah bagi nikmat, mereka jadi ahli syurga. Jumpa dengan Allah Ta'ala, dengan keadaan Allah redha dan syurga, buat selama-lama. Kerana apa? Kerana sifat mereka. Bukan kerana dia Arab Quraisy, bukan kerana dia orang Ansari, bukan kerana dia tu orang Nida. Kerana sifat-sifat yang ada pada mereka lah, mereka telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan diberi nikmat besar kepada mereka.
Dan kalau kita juga nak masuk golongan ni, kita kena usaha supaya sifat-sifat mereka itu ada dalam diri kita. Maka permulaan surah Baqarah 5 ayat pertama memberi penjelasan tentang alladzina an'amta alaihim. 5 ayat pertama memberi penjelasan tentang alladzina an'amta alaihim. Kemudian kita tengok Baqarah ayat yang ke-6 dan ayat yang 7. Innal ladzina kafaru dengan khatamallahu ala qulubihim. Ini golongan orang-orang yang Allah murtad, musyrikin dan juga Yahudi. 2 ayat. Sifat-sifat golongan yang dimurkai kerana Allah kunci hati dia kerana degil. 2 ayat Allah telah bilang. Kerana sifat ni lah Yahudi jadi Yahudi, kerana sifat ni lah musyrikin jadi musyrikin atas dasar degil. 2 ayat. Janganlah hamba-hambaku yang lain jadi degil macam Yahudi dengan musyrikin. Saya tak baca Quran tak reti-reti tu. Duk pakai Allah dia tu. Duk pakai Allah dia tu. Oleh kerana tu, walaupun 2 ayat tapi cukup sempurna. Manakala wa minan nas, ya. Sampai ke ayat neblah. Ini munafikin dan Nasara. Wa minan nas ayat 8 sehingga ayat 16. Ini semua gambaran bagi munafikin dan Nasara. Kemudian ayat 17 dan 18 bandingnya golongan Yahudi dan musyrikin. Ayat 17 dengan 18 mataluhum hingga ayat summun bukmun umyun fahum la yarji'un adalah merupakan bandingnya, bentuk bandingnya untuk mudah faham siapa dia Yahudi dan musyrik. Seterusnya ayat au kasayyibin sampai kepada ala kulli syai'in qadir, bandingnya munafik. Bandingnya munafik. Jadi 20 ayat pertama daripada surah Baqarah adalah merupakan sifat-sifat yang ada dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunggu lagi panjang lagi tu, hal ni biar kena dulu. Mudah-mudahan kita kata Allah Baqarah 200 lebih, tapi 20 ayat ni pun sudah nampak jalur dah. Sudah nampak jalur dah supaya kita ingat. Hak mana dah kata hak ni lah sifat syurga, kita usaha boleh pisahlah. Dengan 5 ayat mudah. Dan lain-lain lagi tu sebagai bandingnya, ya Allah Taala nak supaya setiap hamba yang baca Quran dia faham cukup faham. Tetap kalau yang Allah sebut. Kita sambung bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ja'alna rabbana wa رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد